Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Hajirani. Dan saya Harenti Jumetusin. Berita-berita utama malam ini. Keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Demokratik Timor Leste memberikan peluang untuk membincangkan mengenai hubungan dua hala serta isu-isu serantau dan antarabangsa. Pameran Manik 1000 tahun peluang masyarakat untuk melihat penemuan koleksi artifak berharga. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan mengadakan keberangkatan negara ke Republik Demokratik Timor Leste pada 20 Mei 2024 atas undangan Tuanan Terutama Dr. Jose Ramos Horta, Presiden Republik Demokratik Timor Leste. Semasa di Delhi, Timor Leste nanti, ke bawah Duli Yang Maha Mulia akan berangkat menghadiri upacara memperingati ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste ke-22 serta mengadakan perjumpaan dua hala secara berasingan bersama Tuan Yang Terutama Presiden Republik Demokratik Timor Leste dan Tuan Yang Terutama K. Rala Zanana Gasmo, Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste. Keberangkatan negara ini merupakan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia buat julung kalinya ke Republik Demokratik Timor Leste. Hubungan diplomatik ditubuhkan pada 20 Mei 2002 dan kedua-dua negara menikmati jalinan persahabatan dan hubungan kerjasama dua hala yang baik dalam bidang pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Keberangkatan ini akan memberikan peluang kepada kedua-dua pemimpin untuk membincangkan mengenai hubungan dua hala serta isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Dengan tema Al-Quran Pedomanku, musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan akan diadakan selama 3 malam berturut-turut bermula hari Selasa 21 Mei 2024 di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Tahun ini, majlis dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei, Insyuran Islam Type Holding Sdn Berhad dan Darussalam Holding Sdn Berhad. Bagi memastikan majlis tersebut berjalan lancar, pagi tadi diadakan latihan penuh. Antara yang hadir yang berhormat Pimpinan Perdana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Wan Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Wang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi musabakah, yang berhormat Pimpinan Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Sementara itu, 6 qari dan 6 qariah akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran pada musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun ini. Peserta-peserta qari Pengiran Muhammad Amirul Aiman bin Pengiran Haji Marjuki, Awang Haji Muhammad bin Ali, Haji Awang Muhammad Fikri bin Haji Awang Metusin, Awang Haji Nasrul Fakri bin Haji Yahya, Awang Haji Hazwan bin Haji Salim dan Awangku Adi Nazri bin Pengiran Haji Jofri. Manakala peserta-peserta qariah Dayangku Fauziah Nadirah binti Pengiran Haji Jofri, Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki, Dr. Dayang Hajah Siti Wardah binti Meja Besar Haji Abdul Rahman,
Dayang Amal Nazirah binti Haji Asmat, Dayang Najla Sabrina binti Haji Abdul Rajid dan Dayang Nur Amal Atikah alias Aida binti Haji Sudirman. Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis doa selamat bagi meraikan kaki tangannya yang akan menunaikan fardu haji tahun ini. Majlis berlangsung di bangunan Jabatan Perdana Menteri. Hadir yang berhormat Bin Datuk Lail Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis diteruskan dengan penyampaian sumbangan kepada bakal jemaah haji. Sempena Hari Muzium Antarabangsa 2024, Jabatan Muzium-Muzium melalui bahagian arkeologi dan monumen mengadakan pameran Manik 1000 tahun. Berlangsung di Muzium Maritim Brunei Darussalam, pameran merupakan usaha jabatan berkenaan mendedahkan bidang arkeologi terutamanya penemuan bahan artifak berbentuk manik. Sempena Hari Muzium Antarabangsa 2024. Merasmikan pameran yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pameran merupakan kesinambungan daripada seminar temuan arkeologi, linguistik, sejarah dan budaya se-Borneo yang telah diadakan pada tahun 2013 sempena pameran Manik se-Borneo yang melibatkan penyertaan muzium-muzium di Kepulauan Borneo. Pameran dihasrat dapat memberi impak positif kepada orang ramai bagi memupuk minat dalam mempertingkatkan lagi penyelidikan serta penyebaran ilmu. Orang ramai di Pelawa menyaksikan pameran tersebut dibuka selama 3 hari bermula hari ini. Sejak zaman prasejarah, manik telah menjadi barang yang terkenal dalam perdagangan serantau dan antarabangsa. Pameran Manik 1000 tahun sempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2024 memberi peluang kepada masyarakat untuk melihat dengan lebih dekat penemuan koleksi artifak terutama bahan manik dari tapak-tapak arkeologi di negara Brunei Darussalam. Koleksi penemuan bahan manik dari 4 tapak arkeologi iaitu tapak Kota Batu, tapak Sungai Limau Manis, tapak Sungai Lumut dan kapal Karam Brunei antara yang diketengahkan. Penemuan tersebut memainkan peran penting dalam evolusi budaya awal di Brunei. Ia juga mencerminkan simbol peninggalan manusia purba oleh penduduk Brunei lebih 1000 tahun dahulu. Kalau kita melihat pada pameran ini, kita akan menyaksikan bahawa manik-manik yang akan dipamerkan adalah daripada zaman dahulu, daripada abad yang ke-10 hingga membawa ke abad ke-17, iaitu pada zaman dinasti Sung hingga membawa kepada dinasti Ming. 4 tempat yang akan kita ditunjukkan adalah iaitu daripada kapal Karam sendiri. Lepas itu kita akan melihat daripada tapak Limau Manis, tapak Lumut, Sungai Lumut dan juga daripada terusan sendiri Kota Batu. Rombongan awal pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam kini berada di Arab Saudi bagi membuat persiapan awal sebelum ketibaan bakal jemaah haji negara. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Majlis doa selamat bagi bakal jemaah haji Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya diadakan petang tadi. Pada majlis ini, bakal jemaah haji menerima sumbangan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 8 orang bakal jemaah haji kementerian berkenaan akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Laporan dari Tanah Suci. Rombongan awal atau advance party pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam, pentadbiran dan perubatan kini berada di Arab Saudi bagi membuat persiapan awal hal ehwal haji dengan pihak-pihak berkepentingan sebelum ketibaan bakal jemaah haji negara.
Tugas-tugas rombongan akan tertumpu di Kota Jeddah, Madinah Al-Munawarah dan Mekah Al-Mukarramah. Kita ikuti laporannya bersama Nur Izzat bin Haji Ismail yang berada di Kota Jeddah, Arab Saudi. Ketibaan rombongan dialu-alukan oleh Awang Haji Farhan, pimpinan orang kaya Putra Maharaja, Datu Paduka Haji Abdul Ghani, pemangku Konsul Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, pengarah urusan haji, selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam 1445 Hijrah bersamaan 2024 Masihi. Sepanjang berada di Tanah Suci, rombongan ini berperanan besar dalam memastikan pengurusan haji termasuk pengurusan dari sudut perkhidmatan perubatan adalah teratur dengan hasrat jemaah haji negara Brunei Darussalam mendapat perkhidmatan yang terbaik, seterusnya dapat mengerjakan manasik haji dengan lancar dan teratur. Sementara itu, bagi memastikan kelancaran urusan jemaah haji negara tahun ini, baru-baru ini rombongan awal Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam, Pentadbiran dan Perubatan mengadakan mesyuarat persiapan pengurusan haji. Mesyuarat diadakan di Hotel Judian, Jeddah, Arab Saudi. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, pengarah urusan haji Kementerian Hal Ehwal Ugama, selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi. Perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat ini berkisar mengenai jadual gerak kerja serta persiapan-persiapan awal pihak Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran di Jeddah dan Mekah. Mesyuarat juga turut membincangkan mengenai cabaran-cabaran yang bakal dihadapi berikutan perubahan dan pembaharuan yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Juga hadir Dr. Haji Muhammad Athaillah bin Haji Abdullah, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Perubatan, dan Awang Haji Muhammad Nakib bin Haji Awang, Ataci Perhubungan Haji. Jabatan Daerah Tutong melalui Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Tutong mengadakan Pesta Adu Gayuh Kebangsaan yang dibukakan buat kunjungan orang ramai selama 2 hari sehingga esok. Majlis pelancaran pesta tersebut berlangsung petang tadi di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Wakil Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku Wakil Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga diadakan pameran statik. Turut hadir perwakilan dari negara-negara sahabat serta ahli-ahli majlis mesyuarat negara. 372.5 kilogram sampah berhasil dikutip semasa kempen kebersihan senegara persisiran pantai bagi serpihan laut Coastal Marvel pagi tadi, disertai oleh lebih 200 peserta. Kempen sempena sambutan Hari Bumi 2024 di Taman Rekreasi Pantai Muara itu merupakan salah satu aktiviti di bawah Jawatankuasa Induk Isu-Isu Kebersihan bagi Kementerian Pembangunan. Antara yang menyertai Dan Dr. Noor Imtihan binti Haji Abdul Razak dan Jurutera Awang Haji Amir Hishamuddin bin Orang Kaya Amar Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Zakaria, Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan. Mula diperkenalkan pada tahun 2021 oleh Kementerian Pembangunan, kempen kebersihan Coastal Marvel merupakan salah satu usaha lead by example kerajaan di bawah Jawatankuasa Induk isu-isu kebersihan ke arah meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan menjaga kebersihan.
Persediaan bagi menyambut Hari Keluarga Kebangsaan HKK kali ke-12 dibincangkan semasa mesyuarat pertamanya yang diadakan di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Hadir selaku pengerusi bersama sambutan Hari Keluarga Kebangsaan bagi tahun 2024, Dayang Haja Nur Rashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama, dan Dr. Dayang Syamsia Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Trust Kementerian Pendidikan. Tema sambutan Keluargaku Harapanku dan fokus HKK adalah menerapkan nilai-nilai teras kekeluargaan Brunei, sayang menyayangi, tanggungjawab, hormat menghormati, pemedulian, nilai-nilai teras kekeluargaan Brunei, satu harapan. Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengeran Ajar Saleha mengadakan Majlis Khatam Al-Quran dan Haflut Takharuj bagi penuntut-penuntut Sanah 10 dan 11 tahun 2023. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Hardi Fadila bin Haji Muhammad Saleh, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Agama. 288 penuntut yang diraikan menerima sijil. 24 penuntut menerima hadiah penuntut terbaik dalam sijil Peperiksaan Agama Brunei dan 7 orang menerima hadiah penuntut terbaik dalam Peperiksaan Brunei GCE peringkat O, manakala 3 orang menerima anugerah imtiaz dan anugerah pelajar mulhimah bagi tahun 2023. Pantai Jerudong Specialist Center PJSC melalui Pusat Strok dan Pemulihan Neuroscience Brunei BNSRC meraikan penyertaan pertama bagi program fellowship selama setahun dalam penjagaan neurokritikal. Perkara itu dikongsikan oleh Pengarah Eksekutif PJSC semasa sidang media petang tadi. Menurut Dr. Haji Mazrul Adimin bin Haji Awang Besar, penjagaan neurokritikal merupakan aspek penting dalam pengurusan rawatan intensif yang memberi tumpuan kepada pesakit dengan keadaan neurologi dan neurosurgical yang mengancam nyawa. Ia merapatkan jurang antara kerumitan neurologi dan penjagaan kritikal serta memastikan rawatan komprehensif dan berkesan dalam unit khusus untuk pesakit. Jelasnya lagi, latihan diadakan sebagai memastikan bahawa permintaan yang semakin meningkat untuk penjagaan khusus di unit neurointensif di negara ini dapat dipenuhi. Program menyasarkan calon-calon yang telah menamatkan latihan pasca siswazah dalam anestesiologi, penjagaan kritikal, perubatan dalaman dan neurologi. The First Startup 673 National Hackathon diungkayahkan bagi memupuk perintis penciptaan dan membantu perniagaan tempatan yang berpotensi untuk berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi. Majlis perasmiannya diadakan pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa, Brakas. Dengan tema 14 Days of Trying, acara menggalakkan orang ramai untuk mengetahui peluang sedia ada untuk usahawan tempatan. Semasa acara, para peserta berpeluang untuk bekerjasama merangka penyelesaian kreatif serta menerima bimbingan daripada mentor dan profesional industri. The National Hackathon diselaraskan bersama oleh Shell Lifewire Brunei, Darussalam Enterprise, pihak berkuasa industri teknologi infokomunikasi dan Brunei Innovation Lab. Bahagian industri dan ekosistem perniagaan melalui unit sukatan dan timbangan SDT di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah mengendalikan pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan alat timbangan jenis brake tester pada 11 Mei lalu. Hasil pemeriksaan itu, pihak SDT mendapati 2 unit alat timbangan jenis brake tester yang digunakan dalam perkhidmatan Vehicle Inspection Station VIS bagi syarikat Go Hockey Motors Sdn Bhd dan syarikat Jati Transport Sdn Bhd adalah sah, tepat dan berdaftar selaras dengan Akta SDT tahun 1983 Penggal 151 Peraturan-Peraturan Penelitian Alat-alat SDT tahun 1994 di bawah Seksyen 3-1.
Oleh itu, para peniaga dan pengguna alat sukat dan timbang dikehendaki untuk sentiasa mematuhi akta dan peraturan-peraturan penelitian alat-alat SDT. Setiap orang yang menggunakan atau ada pada miliknya untuk kegunaan perdagangan mana-mana timbangan, sukatan alat-alat untuk menimbang yang tidak dicap jika didapati bersalah boleh didenda RM1,000 atau penjara selama 3 bulan. Seorang perempuan dipercayai keluar dari rumah sebarang maklumat mengenai Siti Saleha binti Harun, rakyat tempatan memiliki nombor kad pengenalan 01046483. Hubungi Balai Polis Berakas di talian 233-0410 atau talian Kecemasan Polis 993 atau balai-balai polis berdekatan. Dalam pada itu, seorang lelaki warga negara Bangladesh dikehendaki bagi membantu siasatan. Sebarang maklumat mengenai Muhammad Syakil Hussein, hubungi Jabatan Siasatan Jenayah di talian 2459-500 sambungan 241 atau sambungan 333 atau talian Kecemasan Polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. 2 syarikat dan 3 individu dikenakan kompaun keseluruhannya bernilai RM2,000 kerana didapati melakukan kesalahan di bawah bab 12-1 Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Pindaan 2021. Syarikat dan individu tersebut didapati membuang sampah di tempat awam dan laluan awam dalam operasi bersih yang dijalankan oleh pegawai-pegawai bahagian pengawalan dan penguatkuasaan bandar Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan baru-baru ini. Menurut pindaan di bawah Perintah Kesalahan-Kesalahan Rampaian Pindaan 2021, kadar kompaun bagi mana-mana individu atau badan korporat yang dikeluarkan kompaun bagi kesalahan di bawah bab 12 atau mana-mana kesalahan adalah bagi individu boleh dikenakan denda kompaun tidak melebihi RM1,000 dan bagi badan-badan korporat boleh dikenakan denda kompaun tidak melebihi RM2,000. Individu dan syarikat berkenaan dikehendaki menjelaskan kompaun masing-masing dalam tempoh 7 hari. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan mengingatkan mana-mana individu dan pemilik atau penyewa bangunan untuk sama-sama menjaga aspek keindahan, kebersihan, keselamatan dan kesejahteraan Bandar Seri Begawan.